Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakul merupakan salah satu alat tradisional yang diperbuat daripada buluh ataupun rotan. Bakul amatlah terkenal di Sarawak. Sarawak adalah negeri yang kaya dengan sumber semula jadi. Penduduk aslinya menyara hidup dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada di persekitaran tempat mereka tinggal. Aktiviti-aktiviti harian mereka adalah bercucuk tanam, memburu, memancing dan mengumpul hasil-hasil hutan yang sedia untuk dimanfaatkan bagi kegunaan mereka. Bahan-bahan untuk anyaman boleh didapati dengan mudah seperti rotan, buluh, daun nipah, mengkuang dan buluh bamban yang sering digunakan untuk membawa dan meletakkan barang. Apa yang menarik adalah setiap bakul yang dibuat mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Ada bakul yang disediakan khas untuk bercucuk tanam, menuai, menyimpan dan membanting padi. Termasuklah bakul khas untuk mengumpul buluh dan paku pakis untuk memancing dan menyimpan barang-barang peribadi. Seperti mana bakul yang mempunyai pelbagai fungsi. Menganyam bakul bukan sahaja sekadar untuk kegunaan harian. Menurut masyarakat Iban, kemahiran menganyam bakul yang cantik akan menaikkan taraf seorang wanita itu di dalam masyarakatnya. Adat ini diperkayakan lagi oleh kehadiran pelbagai kumpulan etnik di Sarawak. Bakul dan hasil anyaman setiap kumpulan etnik memiliki corak khas dan menggunakan teknik tersendiri. Antara bakul terkenal yang dihasilkan oleh orang Iban adalah bakul raga. Saiz bakul ini kecil, lebih kurang 10 inci dengan lingkungan kayu lembut pada atasnya dan bersegi empat di bahagian bawahnya tanpa kayu sebagai penyokong. Ia dianyam dengan begitu halus dan sering dihiasi dengan simbol-simbol yang menggambarkan upacara penuaian padi. Bakul-bakul ini sering disangkut pada bahu dan diikat pada pinggang untuk menyenangkan si pemakai dalam kerja-kerja penanaman padi. Masyarakat Kelabit menghasilkan pelbagai jenis bakul untuk membawa dan menyimpan padi. Saiznya besar dan berbentuk silinder dan seakan-akan kon serta disokong dengan kayu yang tercacak di bahagian tepinya. Pada kebiasaannya, ia dicorakkan dengan lingkungan menegak yang berkait rapat dengan percambahan padi. Metodologi kajian. Antara tujuan menyediakan metodologi kajian adalah untuk menghubungkaitkan persoalan dan objektif kajian dengan hasil kajian. Kajian ini adalah untuk mengkaji pembuatan bakul buluh. Kami telah menggunakan dua kaedah, iaitu pengumpulan data dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah pemerhatian. Kumpulan kami telah melakukan pemerhatian dalam pembuatan bakul buluh dari segi jenis-jenis, toko dan lokasi, jenis-jenis bahan yang digunakan dan cara pembuatan. Kedua ialah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan dan laman web rasmi seperti laman web utusan online. Data-data penting termasuklah buku-buku, keratan akhbar dan bahan ilmiah yang lain. Selain itu, peta dan gambar raja diperoleh daripada laman web Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Muhammad, menembus matrik C19A0323. Hari ini saya akan menunjukkan proses pembuatan bakul dengan menggunakan buluh. Untuk proses yang pertama, dengan menggunakan parang, buluh tersebut haruslah dipotong dengan bahagikan kepada dua. Kemudian bahagian dua buluh tersebut dipotong lagi dengan dua jenis saiz, iaitu besar dan kecil.
Seterusnya, dengan menggunakan parang juga, buluh tersebut haruslah dibersihkan dan dilicinkan supaya menyenangkan proses pembuatannya nanti. Seterusnya, untuk dijadikan bahagian tapak bakul, buluh yang besar digunakan dan meletakkannya dengan selang-seli supaya menjadi kukuh. Seterusnya, menggunakan dawai di hujung untuk menjadi pemegang. Kemudian, buluh diangkat ke atas untuk dijadikan bahagian badan bakul. Masukkan buluh yang bersaiz besar di celah-celah buluh tersebut. Seterusnya juga, masukkan buluh yang bersaiz kecil di celah buluh yang bersaiz besar dan ketatkan buluh yang kecil tersebut supaya rapat. Potong bahagian atas buluh yang tidak diingini. Masukkan lagi buluh yang bersaiz kecil sehingga ke atas. Seterusnya, saiz buluh yang lagi besar digunakan untuk bahagian atas. Akhir sekali, tebuk lubang dan masukkan tali untuk cantumkan dua bahagian tersebut. Tali tersebut diikat dengan kemas supaya tidak tercabut. Berikut adalah hasil bakul yang diperbuat daripada buluh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sani bin Abdul Talib. Kat matrik C19A0205. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tokoh dan lokasi serta produk bakul buluh.
lokasi yang saya ingin membincangkan ialah tokoh tersebut bernama Puan Emily Jelemi yang berumur 37 tahun, berasal daripada Kampung Batu Lingaungan, Kenangau, Sabah. Okey. Beliau telah terlibat dalam seni ayaman baku buluh ni hampir 20 tahun, bermula pada tahun 1997. Beliau mewarisi teknik ayaman buluh ni dari nenek beliau sendiri dan ibu beliau sendiri, lebih tepat pada nenek beliau sendiri. Okey. Beliau dalam kampung Batu Lingaungan ni terdapat persatuan dan bengkel yang menjalankan aktiviti di situlah mereka membuat ayaman, dan Puan Emily juga membuat ayaman di situ. Mereka juga menerima tempahan untuk membuat baku buluh, beg dan sebagainya. Puan Emily semasa untuk berbagai cabaran telah mereka Puan Emily ni tempuhi semasa untuk membuat ayaman buluh ni. Antara cabaran untuk mencari bahan mentah itu iaitu buluh, perlu masuk ke hutan dan sebagainya. Cabaran kedua ialah cabaran untuk teknik itu sendiri. Teknik ayaman buluh sini perlu betul dan tepat supaya ayaman buluh seperti baku buluh itu menjadi. Okay, tajuk kedua yang saya ingin bentangkan ialah produk baku buluh. Untuk membuat baku buluh ni mempunyai pelbagai langkah dan teknik untuk membuat baku buluh. Pertamanya, langkah pertama kita perlu belah buluh itu menjadi saiz kecil. Okey, setelah membelah saiz kecil, buluh tersebut perlu dijemur sehingga kering pada bawah sinar matahari. Langkah ketiga ialah bahagian dalam buluh tersebut perlu dibuang secara nipis. Okey, langkah keempat, setelah membuang bahagian dalam baku buluh tersebut boleh digunakan untuk mula membuat ayaman baku buluh tersebut. Okey, setelah siap ayaman buluh sudah menjadi bakul, warna boleh menggunakan varnish untuk menampakkan warna pada baku buluh tersebut. Okey, kegunaan baku buluh ni juga adalah untuk menyimpan dan membawa barang. Kebanyakannya digunakan pada zaman dahulu ketika zaman nenek moyang kita. Okey, antara bakul buluh yang terdapat di Malaysia ialah bakul buluh hati rotan, bakul buluh beras, bakul buluh kurun, bakul buluh bambu, bakul buluh gendang, bakul buluh padi dan bakul rotan tangkal. Kesemua bakul buluh ini terdapat di dalam Malaysia. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum. Anyaman ialah milik masyarakat Melayu yang masih dikagumi dan digemari sehingga hari ini. Kegiatan seni anyaman ini telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Ini boleh dilihat pada rumah-rumah masyarakat zaman dahulu, di mana dinding rumah mereka dianyam dengan buluh, serta peralatan di rumah juga turut dianyam dengan menggunakan buluh, seperti bakul beras, bakul buluh tutup, bakul padi dan sebagainya. Sehingga kini, beberapa negeri masih terus aktif menjalankan kegiatan anyaman di peringkat kampung. Antaranya di daerah Rusila, Dungon, Kampung Ru Regong, Kampung Kinjeng, Cendering dan Kuala Ibai di negeri Terengganu. Negeri-negeri lain yang masih terdapat aktiviti anyaman ialah Negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Penyunikan hasil kraftangan seperti anyaman bakul buluh di Malaysia amat digemari oleh masyarakat tempatan. Mereka biasanya membeli produk kraftangan sebagai cenderamata. Secara tidak langsung, industri kraftangan mampu menjana pendapatan pengusaha produk kraftangan. Generasi muda perlu dibimbing
dalam penghasilan kraftangan kerana produk-produk ini ialah warisan turun-temurun. Industri kraftangan di negara kita sememangnya dapat memajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan keuangan bagi merealisasikan industri kraftangan sebagai pergerakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Di samping itu, peranan media massa amat penting dalam usaha untuk mengembangkan industri kraftangan ini. Media massa bertanggungjawab mempromosikan produk industri kraftangan seperti baku buluh kepada seluruh warga Malaysia. Sejajar dengan kepesatan arus pemodenan, peranan media massa dalam usaha mengekalkan industri kraftangan ini amat penting sekali. Media massa seperti media elektronik amat sesuai dengan pemikiran generasi muda sekarang untuk mempromosikan dan menyebarkan maklumat tentang keunikan barangan kraftangan. Kesimpulannya, kraftangan di Malaysia mempunyai potensi yang baik jika diteruskan dan diberikan suntikan dari segi dana untuk memasarkan di luar negara. Kraftangan adalah satu warisan turun-temurun yang sehingga hari ini masih dilakukan dan menjadi sumber pendapatan sesetengah penduduk di Malaysia. Kraftangan dilihat sebagai satu simbol dan identiti negara Malaysia pada pandangan negara luar kerana memiliki unsur-unsur tradisional dan keagamaan yang kuat yang mencerminkan rakyat Malaysia sendiri. Oleh itu, pelbagai pihak perlulah berganding bahu bersama-sama untuk memajukan industri kraftangan di Malaysia agar industri kraftangan ini terus maju seiring dengan pembangunan negara dan sekaligus menarik minat pelancong untuk bertandang ke negara kita. Sekian, terima kasih.